السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini menyambung perbahasan daripada 30 teknik tepat tadabbur Al-Quran. Dan kita masih lagi pada teknik yang ke-10 bagi peringkat pertengahan, iaitu menjaga disiplin dalam menerima riwayat Israiliyat. Kita dah bahas beberapa perkara daripada riwayat Israiliyat. Dalam buku kita ni, perbahasan yang ke-10 ni bermula pada muka surat 118. Muka surat 119 dia datangkan 11 contoh Israiliyat dan juga kisah palsu yang dikaitkan dengan sesetengah daripada ayat Al-Quran. Yang pertama yang dah kita lalu ialah balasan kerana makan buah khuldi. Ini cerita yang dinisbahkan kepada Nabi Adam dan juga isterinya Hawa. Apa pun yang kita boleh tengok dalam Al-Quran bila mana dia datangkan cerita Nabi Adam dan juga pasangannya, kesimpulan ataupun inti sebenar daripada cerita itu ialah untuk kita sedar siapakah musuh yang sebenar kepada manusia ini. Bila mana Allah Ta'ala mengisytiharkan Iblis dan juga tenteranya, syaitan, sebagai aduwwum mubin, iaitu musuh kepada manusia yang nyata. Sama ada kita bersedia ataupun tak bersedia, makluman daripada Al-Quran dan juga daripada Nabi SAW menunjukkan pada kita bahawasanya syaitan, Iblis, mereka ialah musuh yang nyata bagi manusia yang kita kena bersedia membentengi diri daripadanya. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, banyak cara yang Nabi ajarkan untuk kita ni melindungi diri daripada gangguan syaitan. Antaranya kalau kita tengok di pagi hari macam ni, ialah bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca 100 kali pada waktu pagi. Dalam kelebihan tu Nabi sebut sesiapa yang membacanya 100 kali pada waktu pagi akan diberikan kepadanya 100 kebaikan dan dihapuskan daripadanya 100 kejahatan ataupun keburukan, dan ianya akan menjadi benteng yang sangat ampuh untuk dia tidak dihampiri syaitan sampai ke petang. Sampai ke petang. Itu bacaan 100 kali sehari pada waktu pagi. Jadi kita kena ambil perhatian terhadap pesanan Nabi tu. Yang kedua, kalau kita tengok bacaan yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Layla dalam kitab dia Amalul Yawmi wal Laylah. Saya kena pastikan balik nama pengarang kitab tu, tapi Amalul Yawmi wal Laylah ni antara zikir pagi dan petang. Selain juga daripada tu, hadis ni riwayat daripada Abu Daud, iaitu bacaan ketika mana kita keluar daripada masjid.
nanti kita dah habis majlis, lepas selesai makan-makan apa semua, kaki melangkah keluar ke masjid, doa keluar masjid ialah Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu yang masyhur. Sebahagian riwayat sebut bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma asimni minasyaitan. Itu sebahagian riwayat. Yang tambahan dia tu, ya Allah, bentengi aku daripada syaitan. Maknanya keluar pada masjid. Jadi kita boleh tengok macam mana Nabi ni mengajarkan kepada kita banyak ruang-ruang untuk kita berlindung daripada syaitan. Sebab ianya jelas daripada cerita Nabi Adam, sama ada dalam surah Baqarah, berlanjut kepada surah Al-A'raf, dan di tempat-tempat yang lain dalam Al-Quran cukup banyak cerita Nabi Adam ni. Biasanya cerita Nabi Adam akan digandingkan dengan cerita iblis. Sebab tu kalau kita tengok, sebahagian orang dia mungkin pernah terfikir, macam mana nak buat dengan godaan iblis yang sangat licik ni. Sebab iblis dia akan menyesatkan kita dengan cara yang kita tak sangka. Dia bukan hanya mengajak kita kepada kebaikan, tapi antara gerak kerja iblis ni ialah ianya melakukan kesamaran terhadap sesetengah perkara, sehingga kita jadi keliru adakah benda ni betul ataupun salah. Itu kemahiran iblis. Dulu saya pernah mengajar satu kitab sebelum di Perlis ni. Bila mana kita mengajar kitab tu, kitab Talbis Iblis oleh Ibn Jauzi ni, dia tengok dan dia dengar bermacam-macam gerak kerja iblis. Sebab Ibn Jauzi dia senaraikan iblis ni dia rosakkan kita daripada golongan atasan, iaitu golongan ilmuwan, sampailah kepada golongan yang tak reti menulis, tak reti membaca pun kena. Kalau golongan ilmuwan tu daripada golongan ahli Quran, ahli hadis, ahli fiqh, ahli tasawuf pun kena. Sampailah kepada orang awam biasa. Jadi ada satu orang jemaah ni, dia bertanya, mungkin pertanyaan dia tu datang pada kebimbangan dia. Dia kata, boleh tak ustaz saya nak berdoa pada Allah Ta'ala supaya iblis ni dia bertaubat lah. Dia nak suruh iblis tu taubat supaya tak payahlah buat kerja menyesatkan anak Adam ni. Penat dengar tu, dengar cerita tu penat. Jadi cara pintas dia minta suruh iblis tu taubat supaya dia pun tak buat kerja jahat lah. Jadi kita pun hidup senang lenang. Jawapannya saya duk cari. Adalah riwayat Israiliyat. Sebab nak kait dengan cerita kita ni adalah cerita Israiliyat. Ada riwayat Israiliyat yang mana riwayat ni diletakkan dalam sebahagian kitab tafsir, bila mana cerita tentang cerita bermunajatnya Nabi Musa dengan Allah Ta'ala di Bukit Tursina. Waktu dia naik nak munajat, perjalanan dia nak pergi tu, dia disapu oleh iblis. Nabi Musa disapu oleh iblis. Sebab iblis tak akan boleh pergi ke lembah tua tu, sebab kawasan tu memang dikawal ketat, tak boleh masuk dah iblis di situ. Jadi waktu perjalanan daripada bawah nak pergi ke lembah tua di Bukit Tursina itu, Nabi Musa disapu oleh iblis. Dia kata, wahai Musa, nanti kamu naik bermunajat pada Allah Ta'ala, tolong tanya pada Tuhan, kalau aku nak bertaubat, aku nak kena buat apa? Iblis suruh Nabi Musa tanya. Nabi Musa pun tanya. Dia bercakap dengan Tuhan direct dengan Allah Azza wa Jal. Wa kallamallahu Musa taklima. Lalu dia pun beritahu, tadi aku nak naik ke lembah ni, jumpa iblis. Iblis suruh tanya, kalau dia nak taubat, dia nak kena buat apa? Allah Ta'ala kata, carilah kubur Adam dan sembah balik, sujud balik di kubur Adam tu. Beritahu dekat iblis, dia cari kubur Adam, dia sujud balik di kubur Adam. Sebab masalah dia ialah pada itu. Sebab kalau kita baca Al-Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika mana diperintahkan, kami perintahkan kepada malaikat untuk bersujud dengan sujud hormat kepada Adam, semuanya bersujud kecuali iblis. Jadi Allah Ta'ala kata, kalau kamu nak taubat, kalau iblis nak taubat, dia pergi cari kubur Adam dan dia sujud balik dengan sujud hormat. Nabi Musa turun, bertemu lagi dengan iblis. Maknanya iblis tu tunggulah. Dia tunggu nak tahu jawapan apa. Dia kata, Allah Ta'ala kata cari kubur Adam dan sujud balik di kubur Adam. Jawab iblis, kalau itu yang Tuhan kehendaki, aku lebih rela dalam keadaan terlaknat ni. Kesombongannya. Tak nak. Adam dah mati lama dah, tak nak lagi. Tapi ini riwayat Israiliyat lah.
Maknanya ada pertikaian dalam sahih dan dhaifnya. Cuma nak katanya sikap ananiyah, iaitu sikap keakuan, kesombongan yang ada pada iblis itu boleh meresap kepada anak Adam sekiranya kita membela sikap ni dalam diri kita. Jadi cerita pertembungan Nabi Adam dengan iblis, kesimpulan yang ada dalam Al-Quran ialah nak tunjuk berhati-hati dengan musuh yang nyata ini. Sebab Tuhan telah declare dia sebagai musuh yang nyata, maknanya dia tak akan bertaubat pun. Bahkan dia sedang mengumpul bermacam-macam cara untuk menarik sebanyak mungkin anak Adam menjadi pengikutnya dan juga menjadi pihak yang patuh kepadanya di neraka nanti, untuk dikumpulkan sekali di neraka. Sebab tu dalam surah Ibrahim Allah Ta'ala sebut siap-siap iblis akan melakukan pengumuman besar-besaran ketika mana pengikut-pengikutnya dimasukkan dalam neraka. Apa pengumuman iblis? Fala talumuni walumu anfusakum. Waktu semua dah jadi bahan bakar neraka ni, termasuklah manusia yang ikut iblis. Iblis isytiharkan, jangan salahkan aku kamu masuk neraka, salahkan diri kamu sendiri. Allah Ta'ala dah beritahu pada kita melalui surah Ibrahim betapa liciknya iblis dan betapa besarnya cita-cita dia untuk menarik anak Adam menjadi bahan bakar neraka. Jadi cerita Nabi Adam, kalau cuba ingin diselewengkan pergi kepada buah khuldi, dia menarik ataupun dia divert kita ke arah konsep sebenar, nak faham cerita tu, ke arah tujuan asal cerita tu. Yang tu kita dah lepas. Yang kedua, muka surat 120, Nabi Adam disingkirkan dari syurga kerana dihasut oleh Hawa, dihasut oleh isterinya. Bukan kerana kedua-duanya tergelincir memakan pujuk rayu syaitan. Tuhan sebut dalam Al-Quran, fadallahuma bighurur, kedua-duanya digoda dengan tawaran-tawaran yang menipu. Dalam surah Baqarah Allah Ta'ala sebut fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Tergelincirnya mereka berdua. Maknanya nak sebut liciknya syaitan itu ataupun iblis itu, dia memberikan tawaran. Surah Al-A'raf Tuhan sebut fadallahuma bighurur. Dalla tu maksudnya ialah dia goda. Ghurur maksudnya dia bagi tawaran-tawaran yang menipu. Sebab antara tawaran yang diberikan oleh iblis kepada Adam, siapa-siapa yang makan buah daripada pokok ini, dia akan menjadi kekal di syurga dan lebih dekat dengan Allah Ta'ala berbanding makhluk-makhluk yang dekat dengan Tuhan. Kalau dari segi sedapnya, maka tawaran itu kurang menarik. Tapi dari segi fadilatnya, sebab tu manusia dia mudah terpedaya dengan fadilat. Walaupun kadang-kadang nak dapat fadilat tu dia terpaksa buat benda-benda yang kadang-kadang dia tak mampu buat. Contoh, dijanjikan dengan fadilat sekian-sekian pada ibadah sekian-sekian. Ni bila mana kita nak masuk bulan Rejab ni, perbahasan bukan nak masuk, dah masuk dah pun. Bila mana kita masuk bulan Rejab ni, banyak dikongsikan amalan-amalan khusus bulan Rejab. Secara umumnya bulan Rejab, bulan haram, dianjurkan untuk kita buat semua amal saleh yang dah sedia maklum. Dan juga membaiki amalan-amalan wajib, iaitu salat fardu, dan memperbanyakkan amalan saleh, amalan sunat yang lain, daripada salat sunat, daripada sedekah, daripada bacaan Al-Quran, tanpa ada pengkhususan yang khusus. Cuma dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, sesiapa yang melampau, iaitu dengan membuat dosa pada bulan haram ini, balasan dosanya berbeza pada bulan lain. Dan siapa yang buat amal saleh, amalan sunat di bulan Ramadan, di bulan Rejab ini, maka dia lebih besar balasannya berbanding bulan yang lain. Adapun kita nak doa dengan doa-doa yang berbentuk memberikan keampunan, memberikan keberkatan, yang tu umum, kita boleh berdoa. Antaranya ialah doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa tu boleh kita amalkan, tak ada masalah. Sebab ianya ialah pengharapan. Sebab tu para ulama melonggarkan sedikit pada bab berdoa, selama mana maknanya elok dan tiada unsur yang melampau ataupun tak jelas daripada syariat. Adapun pengkhususan-pengkhususan yang lain, sama ada salat raghaib, yang ni telah disebutkan oleh para ulama tentang tidak jelasnya fadilat-fadilat tersebut. Cuma nak katanya teknik syaitan ialah dallahuma, dia akan goda kita. Sebab tu sebahagian orang dia sanggup buat itu, buat ini. Tuan-tuan tak payah pergi kepada fadilat-fadilat tentang benda-benda akhirat. Hatta kita pergi kepada benda-benda dunia pun. Macam mana orang boleh tertipu dengan skim cepat kaya?
kerana tawarannya. Bukan kerana orang kata apa prosesnya. Biasanya orang akan tawar kita, kalau laburkan banyak ni, duit itu akan berganda dengan bilangan banyak ni. Walaupun hakikatnya bukan mudah jugalah untuk dia keluarkan pokok modal tu. Contoh kalau orang yang tawarkan, yang scam ni, dia kata, tuan puan bagi dekat saya 5,000, nanti dalam masa 3 bulan duit ni akan berganda sampai jadi 500,000. Kita bukan senang nak keluarkan 5,000 dengan tergesa-gesa. Bahkan sebahagian orang nak keluarkan RM5 pun dia berkira. Tapi kerana dia sebut 500,000 tu, jadi ringan dia nak keluar 5,000 tu. Akhirnya dia ditipu kerana fadilatnya. Fadilat tu ialah kelebihan. Kelebihan daripada melabur ialah dapat 500,000, tapi hakikatnya ditipu. Begitu juga dalam bab ibadah, kita kena hati-hati sebab Allah Taala sebut amilatun nasibah. Ada orang yang buat ibadah ni penat badannya, tasla naran hamiyah, tapi sayangnya disentuh juga oleh api neraka kerana tak jelasnya ibadah yang dilakukan. Itu kisah yang kedua. Kisah yang ketiga, nama anak Nabi Adam, Habil dan Qabil. Itu muka surat 121. Kita pun dah bahas muka surat 122, 123, dalil-dalil daripada surah Al-Maidah berkenaan dengan cerita dua orang anak Nabi Adam. Poinnya ialah hati-hati supaya tidak masuk dalam diri kita ni rasa hasad. Sebab rasa hasad ni akan membunuh persaudaraan, membunuh hubungan silaturahim. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, orang-orang yang ada hasad, hasad itu akan memakan amal salehnya seperti mana api itu memakan bahan bakarnya. Sama ada dia akan ambil kayu tu sampai jadi abu. Cuma nak katanya hasad ini sangat kuat, akan menggadai amalan-amalan saleh yang kita buat. Jadi hati-hati supaya kita tak masukkan dalam diri kita ni hasad. Sebab tu dalam surah Al-Falaq, Allah Ta'ala mention tentang kelompok yang hasad ni. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan daripada keburukan orang yang berhasad bila mana dia berhasad. Hasad tak boleh dibendung dalam diri untuk tak datang. Kadang-kadang dia datang, cuma kita boleh mengelaknya. Sebab tu setengah para ulama menyebut likulli ni'matin hasud. Setiap nikmat yang diperolehi oleh setiap orang, maka akan ada mata-mata yang hasad padanya. Sebab tu awal pagi kita disunahkan untuk ada zikir paginya, zikir petangnya, kerana untuk mengelak daripada hasad. Hasad orang pada kita, dan mengelak kita juga untuk hasad kepada orang. Kedua-duanya perlu ada. Jadi hasadnya dua orang anak Nabi Adam itulah sehingga menyebabkan berlakunya pertumpahan darah yang pertama. Okay. Pada pagi ini sambungan kita muka surat 124 ialah kisah yang keempat, kayu koka dan manipulasi agama. Kita tengok apa yang dia sebut. Ramai dalam kalangan masyarakat sering digembar-gemburkan bahawa kapal Nabi Nuh alaihi salam diperbuat daripada kayu koka. Maka disebabkan ini ramai mengambil kesempatan dengan menjual tasbih kayu koka, batu cincin kayu koka dan sebagainya. Bahkan sehingga berlaku khurafat dalam kalangan masyarakat yang mendakwa jika memakai kayu koka maka akan menjadi sekian dan sekian. Seolah-olah zaman kesyirikan yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam berulang. Tujuan Allah Ta'ala menceritakan perihal Nabi Nuh alaihi salam membuat kapal tidak lain dan tidak bukan supaya kita mengambil pengajaran daripada kisah ini, dan bukan untuk mengkaji kayu apa, disambung dengan tali apa, dan berapa ekor haiwan di dalamnya, dan berapakah muatan di dalamnya. Semua ini adalah perkara sia-sia yang tidak mendatangkan sebarang faedah kepada umat Islam. Disebabkan itulah Allah Subhanahu wa taala tidak menceritakannya. Secara umumnya, kalau kita tengok kisah Nabi Nuh yang ada dalam surah Hud ataupun yang ada dalam surah Nuh sendiri, Allah Ta'ala cerita tentang perintah Nabi Nuh untuk membuat kapal. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bila mana dia menafsirkan ayat-ayat berkenaan dengan cerita Nabi Nuh, yang kita boleh tengok dalam tafsir Ibn Kathir dan tafsir-tafsir yang lain, Ibn Abbas menyebutkan waktu turun saja perintah untuk buat kapal,
wasna'il fulka bi'ayunina. Buatlah kapal dengan pemerhatian kami. Fulk maksudnya ialah kapal yang sangat besar. Dia lebih besar daripada safinah. Safinah tu dah besar dah. Tapi fulk ni dia lagi besar. Jadi bila mana diperintahkan wasna'il fulka bi'ayunina, pertama sekali ialah kena ada bahan utamanya, iaitu kayu. Kayu yang digunakan untuk buat kapal. Kayu yang digunakan untuk buat kapal. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maka turun sahaja perintah itu, Nabi Nuh pun mula menanam pokok untuk mendapatkan kayunya. Dalam riwayat tersebut, proses tanam pokok tu saja mengambil masa 40 ke 80 tahun. Tanam pokok tu. Tanam pokok nak dapat kayu. Kayu balak ke kayu apa, kita pun tak tahulah apakah kayu yang sesuai untuk digunakan sebagai bahan asas buat kapal ni. Sebab dia tak boleh guna kayu yang sembarangan. Dia kena ada kayu yang, dia kena guna kayu yang ada keapungannya, yang kata apa, yang mudah untuk dilakukan. Orang kata yang paling pandai buat kapal ni di Malaysia ni ialah di Duyung, Terengganu. Saya pun tak tahu. Jauh daripada kampung saya tak pernah kenal orang Duyung ni. Okay. Cuma orang kata orang Duyung ni bahasa punya teruk, tapi kapal pandai buat. Tak tahulah. Saya pun tak kenal sangatlah orang Duyung, tak kenal. Tapi memang situ tempat penghasilan kapal-kapal yang terbaik pun, untuk utamanya kapal kayu. Kalau kapal yang besi ni normal lah. Kat mana pun boleh buat. Cuma kapal kayu, cuma dia adalah pemilihan dia dan ambil masa. Dan orang kata kelebihannya ialah dia tak ada plan. Biasa orang buat kapal kan dia lukis atas kertas apa semua. Orang-orang yang buat kapal dan perahu sana, dia lukislah kepala dia. Tu dia buat. Sudah siap. Dan lebih tahan lama berbanding setengah-setengah kapal yang dibuat oleh tempat lain. Wallahu a'lam, tak diketahui. Tapi nak katanya ialah nak buat kapal pada zaman Nabi Nuh ni pun guna kayu. Kayu tu tidak dimentionkan apakah namanya secara spesifik. Cuma secara umumnya dalam bab tasbih, kayu kokar apa semua ni, bagi saya lah, kita nak pakai tasbih apa-apa pun tak ada masalah. Sebahagian orang dia minat pakai tasbih daripada kayu sekian, tak ada masalah untuk dia guna. Dia nak labur duit dia untuk dia guna tasbih daripada kayu-kayu tertentu. Tapi yang pasti ianya tiada apa-apa kelebihan. Cuma sebahagian para ulama, antaranya ulama-ulama sufi, mereka melihat penggunaan alat untuk berzikir ni lebih elok daripada benda-benda yang bersifat alami ataupun semula jadi. Kayu ke, batu ke. Sebab mereka melihat benda-benda ni ada unsur hidup padanya. Jadi digunakan sebagai bahan untuk berzikir. Selama mana ianya guna untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan berzikir, maka dia tak ada masalah. Tidak ada apa-apa yang terlalu rigid untuk disalahkan pada pengguna ni, tak ada. Termasuklah orang yang minat dengan batu cincin sekian-sekian. Contoh orang minat zamrud ke apa, dia tak ada kelebihan secara spesifik daripada hadis. Mungkin orang lebih minat pada nilainya, orang lebih minat pada apa-apa yang menarik di mata dia. Dan setengah-setengah bahan ni, sama ada bahan tumbuhan ataupun bahan galian, batu ke apa saja, memang kadang-kadang membawa unsur-unsur yang berbeza kepada pemakainya sebelum dia pakai. Memang tak dinafikan ada setengah-setengah bahan galian ni, bila mana kita pakai, ada bertambah sesuatu pada diri kita. Sama ada bertambah dia punya hormon-hormon yang baik ke, ataupun bertambah apa-apa sajalah. Tapi ianya ialah benda yang berkaitan dengan sains semata-mata. Dia bukan magic ke apa, bukan. Dan tak dinafikan sebahagian orang menggunakan elemen ni untuk dimasukkan jampi serapah padanya, untuk menguatkan lagi benda tu. Macam setengah-setengah logam, bila mana kita pakai, letak saja di badan kita, kita akan dapat macam tenaga tambahan sikit. Dia taklah bagi tenaga yang betul-betul kuat, tapi dia ada tambahan. Dia macam orang pakai, orang ambil suplemen makanan. Itu saja, tak lebih daripada tu. Ataupun paling kurang pemakainya akan nampak berbeza, lebih berseri berbanding orang tak pakai. Itu sajalah yang saya tengok. Maknanya bagi saya, kalau orang tu dia nak guna tasbih, hatta daripada kayu kokar pun, kita pun tak pasti kayu kokar ni daripada mana dia punya, orang kata apa, dia punya ambilan dia. Ada sebahagian orang kata ianya di Iraq, ada sebahagian orang kata di Turki.
Mungkin tempat-tempat ni ada pokok-pokok seperti itu yang digunakan. Wallahu a'lam. Tapi selama mana ianya digunakan secara harus, dia tak ada masalah. Tapi bila mana ada fadilat-fadilat yang melampau, maka dia sudah mula bermasalah. Dia macam pilihan orang, dia nak pakai kasut jenama apa. Hakikat asalnya pakai kasut ni selipar Jepun pun dah lepas dah. Tapi ada orang dia minat dengan jenama tu, dia pun pakai yang mahal sikit. Jadi pemakai-pemakainya dia ada komuniti. Kan kalau tuan-tuan tengok kan, sebahagian benda-benda yang rare ni dia ada komuniti dia. Dia ada grup orang yang pakai. Macam orang minat motor jenama ni, dia ada grup motor tu. Orang yang minat pakai baju material ni, dia ada grup material tu. Maknanya dia akan cuba carilah apa kelebihan dia, apa beza dia daripada orang yang tak pakai. Itu umum, itu memang tabiat biasa manusia. Okay. Tapi kalau nak sandar kepada kelebihan secara spesifik yang Nabi sebut, memang tidak ada. Apatah lagi nak cari riwayat-riwayat yang betul nak justify benda tu. Riwayat Israeliat memang banyaklah, cerita tentang kayu kokar ni apa semua. Tapi yang pasti cerita Nabi Nuh AS itu ialah cerita tauhid dan juga cerita syirik. Itu yang lebih utama. Kesan melakukan kesyirikan ianya cukup besar sehingga mendatangkan bala. Jadi ini benda yang perlu diambil perhatian dulu. Okay. Yang kelima dia sebut situ muka surat 124, kisah bubur Ashura. Masalah isu penyandaran fakta cerita. Tiada masalah pada isu makanan. Kita telah lihat banyak maklumat yang tersebar mengenai bubur Ashura. Ia berlaku dalam kisah yang 2 poin dia letak situ. Pertama, berlaku ketika Nabi Nuh AS mengumpulkan semua makanan yang ada dalam kapalnya kerana ketiadaan makanan, lalu menjadilah bubur Ashura. Biasanya dia lebih sinonim pada bulan Muharram. Maka dibuat bubur Ashura dengan resipi yang berbagai-bagai. Cuma bahan asasnya ialah kacang dan beberapa, biasanya bahan asasnya ialah kekacang lah. Kalau kita tengok di manakah ataupun bilakah bermulanya pembuatan bubur Ashura ni secara ada majlis. Yang dibuat majlis-majlis. Kalau tengok ianya bermula daripada Iraq. Tradisi orang Iraq, bila mana masuk bulan Muharram, mereka akan buat benda ni. Sebab tu waktu saya di Jordan dulu ada berjiran dengan satu orang Iraq ni. Dia orang Iraq. Bulan Muharram dia bagi bubur Ashura. Tapi warna dia putih. Macam tempat kita warna dia gelap. Saya tak tahulah, biasanya warna gelap tempat kita ni. Tapi dia buat warna putih. Kita pun makan. Dia pun kata, barakallahu lakum fi Muharram. Allah Ta'ala berkati kamu pada bulan Muharram. Itu je yang disebut. Akhirnya kita orang makan. Sampailah tuan rumah tu bagi tahu, ada orang Iraq tu bagi makanan. Ada. Sebab dia tu Syiah. Baru tahu. Sebab memang dia orang sambut pun. Kita orang tak tahu dia Syiah, tapi dia bukan Syiah yang ada identiti pakai hitam selalu, ataupun yang gantung something depan rumah dia, tak ada apa pun. Dia hanya satu orang yang Syiah sebab memang majoriti negara dia macam tu. Bukan jenis Syiah yang ekstrim lah. Sebab memang border antara Jordan dan Iraq ni, bila mana kita lalu, dia ada satu hudud sempadan nama dia Jabir. Jabir tu border antara Jordan dan Iraq. Sampai situ, biasanya bila mana sampai di pemeriksaan immigration dia, jamarik dia, setengah-setengah immigration daripada Iraq ni dia akan tanya kita yang nak masuk ke Iraq ni, Sunni ke Syiah? Tak ada apa-apa pun implikasi dia, cuma dia akan tanya kita. Mungkin dia nak bagi tahu beberapa maklumat lah kot. Kalau Syiah, ini laluan-laluan dia, ataupun ini tempat-tempat yang lebih selamat untuk dia pergi. Kalau dia Sunni, ni laluan dia. Sebab memang ada berlaku jurang yang agak besar di Iraq ni pada dua kelompok ini. Itu benda yang tak dapat dinafikan. Cuma dia buat bubur Ashura dia taklah sedap macam bubur kita. Saya boleh katakan bubur Ashura tempat kita lagi sedap ya. Tapi dia buat. Tapi bahan asasinya ialah kacang. Memang betul kacang. Kalau macam tempat kita ni dah ada dengan dagingnya, dah ada dengan ayamnya. Yang advance lagi letak udang pun. Kalau di Iraq ni memang tak ada lah. Biarlah tempat tu jauh daripada laut ni. Okay, cuma nak katanya, ianya datang daripada kelompok itu paling awalnya. Okay. Yang kedua, ketika tiada bekalan makanan yang mencukupi dalam satu peperangan, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat supaya mengumpulkan semua makanan, lalu menjadilah bubur Ashura. Bagi saya tak ada masalah pun untuk kita ni buat bubur Ashura pada bulan Muharram. Cuma janganlah kita mencuaikan sunnah berpuasa pada hari
Ashura itu, iaitu hari ke-10 Muharram. Yang terbaiknya ialah Tasu'a dan Ashura, 9 dan 10. Kita nak buat bubur Ashura di bulan Muharram tu, kita buat tapi jangan cuaikan puasa di situ. Sebab Nabi berpuasa tujuannya untuk menyelisihi ahli kitab. Sebab hari Ashura ni dibesarkan oleh Yahudi, dibesarkan juga oleh kelompok-kelompok yang pro kepada Ali, iaitu kita sebut sebagai Syiah. Sebab hari Ashura ni begitu besar di sisi dia orang. Cuma nak sebutnya ialah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, syiar bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah pada hari Ashura ialah mereka berpuasa, seperti mana yang diajar oleh Nabi. Kita nak buat bubur Ashura ni, kita boleh buat pada hari-hari lain dalam bulan Muharram. Walaupun ada sebahagian para ulama dia melihat perbuatan buat tu pun dah tak boleh, tak dapat dinafikan. Ada sebahagian para ulama yang melihat sebab asalnya datang daripada kelompok Nawasib yang bergembira di atas kematian setengah sahabat. Sebab tu dibuat bubur tu. Pun ada berpandangan gitu. Tapi masyarakat Melayu kita buat kerana atas dasar memang nak buat, memang kerana nak makan pun. Bukan kerana nak cela siapa, ataupun nak maki siapa, ataupun nak bersedih atas siapa, bukan. Tapi pastikan jangan diketepikan juga sunnah Nabi, iaitu berpuasa pada Muharram itu, iaitu khususnya hari Ashura. Kedua-dua kisah ini tidak benar, bahkan palsu, kerana para Nabi diutuskan bukan untuk menjadi tukang masak, kerana mereka diutuskan untuk membawa risalah tauhid, dan ia merupakan satu tanggungjawab yang besar. Tidak salah membuat bubur Ashura kerana ia adalah makanan yang halal. Yang menjadi perbahasan adalah penyandarannya kepada kisah-kisah seperti ini. Sebab tu saya sebut tadi, orang yang buat, dia tak ambil tahu pun kisah ni. Kebanyakan kita duk buat kan, masjid-masjid duk buat, komuniti tu duk buat. Sebab itu ialah cara untuk mengeratkan hubungan sesama masyarakat, maka dia buat. Tak ada masalah. Bukan kita buat ni tolong niat semua tolong niat nak maki beberapa orang sahabat ni, yang tu buat salah. Kita buat ni kerana nak bersedih di atas sebahagian sahabat yang meninggal ataupun sebahagian peristiwa, yang tu baru salah. Tapi kalau dia buat kerana dia nak buat, kerana dia rasa inilah peluang untuk ada komuniti ni hidup sikit program dia, jadi dipersilakan untuk dia buat. Tapi sekali lagi saya sebut, jangan mangsakan puasa hari Ashura. Jangan pilih hari itulah untuk buat. Nak buat hari tu boleh, tapi orang puasa lah. Maknanya makanan tu untuk berbuka. Dia sebahagian orang ni dia buat hari 10 Ashura tu dia makan. Sebenarnya taklah kata salah pun tak puasa Ashura tu, tapi ianya syiar Ahlus Sunnah. Sebab zaman kita ni, walaupun negara kita ni taklah nampak syiar pihak yang satu lagi. Cuma nak sebutnya ialah supaya orang tahu Ahlus Sunnah syiarnya ialah pada puasa. Dan tabiat orang puasa ni dia tak aktif lah. Walaupun sebahagian orang puasa ni kadang-kadang dia mampu je buat kerja, tapi biasanya tak larat. Biasanya tak larat. Bila mana kita bekerja time bulan Ramadan ni untuk masak apa semua ni, dia bukan benda yang mudah jugalah untuk tahan. Saya ingat dulu zaman belajar, sebelum belajar degree ni lah, belajar sekolah menengah, waktu tu dah habis hafal Quran di Terengganu ni, bulan Ramadan, malam jadi imam tarawih, siang bertugas di Masjid Abidin. Orang Terengganu panggil Masjid Putih, tengah-tengah bandar Kuala Terengganu, Masjid Abidin. Situ dia buat sepanjang bulan Ramadan ni pembahagian bubur lambu secara percuma. Berapa ratus bekas tak tahu. Jadi kita student ni nak cari duit, kita ambil upah lah. Sebab yang anjurkan tu ialah Yayasan Diraja Sultan Mizan Terengganu. Orang yang kacau bubur Ashura, bubur lambuk tu, sehari dapat 50. Saya rasa mahal bayaran dia, RM50. Ingat ke RM50 satu kawah, dekat dengan 50 kawah kita kena cover. Padahal RM50 pun. Buat-buat daripada pukul 10, pukul 12 tu, tengok orang ambil wuduk tu, air paip je sesedap dah. Orang buka pun, ish, sedap air ni. Air paip je pun. Air paip ni bulan lain okey lagi, masuk bulan Ramadan dia jadi sedap. Sebab kita tengok, oh lain macam. Cuma nak kata sampai pukul 12 tu kita dah rasa tak larat lah. Akhirnya saya buat sampai setengah Ramadan je, lepas tu tak boleh buat. Sebab kita tak tahan dengan bau makanan apa semua. Memanglah kita taklah jadi orang yang menghidangkan apa semua tu, kita hanya kacau je. Cuma nak katanya bila mana bekerja bulan Ramadan ataupun waktu kita berpuasa, ianya ialah benda yang penat lah sikit. Dia tak boleh nak buat dengan mudah. Okay. Yang keenam, kisah yang keenam, kita ambil satu lagi.
Nama raja yang mengaku Tuhan yang berdebat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Penyandaran nama tidak ada dalil yang sahih. Namun atas dasar hikayat cerita tidak mengapa disebutkan. Nama raja tidak disebut dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih. Namun sebahagian ulama menyatakan nama raja ini ialah Namrud. Yang ni kita boleh tengok kisahnya pada surah Baqarah ayat 258. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit. Siapakah raja yang Nabi Ibrahim berdebat tu? Sebahagian riwayat kata ianya ialah Namrud. Tapi Quran tak mention ianya Namrud. Bahkan hadis pun tak sebut adakah ini Namrud. Nabi Ibrahim AS berdakwah kepada raja tersebut kerana dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ada yang mengatakan bahawa dia berkuasa ketika itu selama 400 tahun. Berikut merupakan kisahnya meminta Nabi Ibrahim untuk menunjukkan bukti kewujudan Allah Azza wa Jalla. Yang tu kita boleh tengok pada ayat yang dia letak itu. Okay. Kita ambil satu lagi. Saya rasa tak ada isu sangat cerita ni. Just nak justify nama je lah. Maknanya kalau nak panggil Namrud pun tak kisah. Tapi ianya bukanlah pandangan yang diterima oleh kebanyakan ahli sejarah ataupun ahli hadis. Muka surat 126. Asal telaga Zamzam. Fakta kurang tepat, yang paling tepat dan yang paling tepat tentang asal usul air Zamzam. Dikatakan bahawa air Zamzam terhasil kerana hentakan kaki Nabi Ismail alaihissalam ketika sedang lapar. Sedangkan hakikat sebenarnya kejadian air Zamzam adalah dengan pertolongan malaikat, iaitu dengan menggunakan sayapnya. Ini riwayat yang sahih. Waktu menangisnya Nabi Ismail, waktu pergi baliknya ibunya Hajar antara Safa dan Marwah kerana tak tahu nak buat apa. Bukanlah dia pergi balik antara Safa dan Marwah. Sebahagian riwayat kata sebab dia ternampak macam Fata Morgana yang ada air. Itulah orang kata apa? Asimilasi daripada apa yang dilakukan oleh Hajar tu, kita pun melakukan sa'i waktu umrah dan haji. Antara Safa Marwah apa semua ni sampai 7 kali. Okay. Sebahagian para ulama kata perbuatan Hajar bukan kerana dia terpedaya dengan Fata Morgana di Bukit Safa ataupun Fata Morgana yang ada di Marwah, tapi kerana seorang ibu yang sudah tidak tahu nak buat macam mana. Air dah habis. Akhirnya kita pun pergi sana, pergi sini. Dia panggil tak keruan benda tu. Ini satu keadaan yang tak tahu nak buat apa dah. Itu je yang boleh dia buat. Tapi kalau kita tengok, jaraknya agak jauh jugalah antara Safa dan Marwah tu. Okay. Bagi seorang perempuan. Dikatakan bahawa, tadi kita dah baca, diriwayatkan bahawa ketika Hajar berada di puncak Bukit Marwah, maka dia mendengar ada suara lalu dia berkata dalam hatinya, diamlah. Yang dimaksudkan ialah dirinya sendiri. Kemudian dia berusaha mendengarnya, lalu dia dapat mendengar suara itu lagi. Maka dia berkata, engkau telah memperdengarkan suaramu jika engkau bermaksud memberikan bantuan. Ternyata suara itu ialah suara malaikat Jibril alaihissalam yang berada dekat dengan tapak punca air Zamzam. Lantas Jibril alaihissalam mengais kawasan itu dengan sayapnya hingga airnya keluar memancar. Akhirnya Hajar dapat meminum air dan menyusukan anaknya kembali. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam berkata kepadanya, janganlah kamu takut ditinggalkan, kerana di sini adalah rumah Allah yang akan dibangun oleh anak ini dan ayahnya, dan sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan hamba-Nya. Dan kekallah punca mata air Zamzam tu sampailah kepada berlakunya pergaduhan antara suku Jurhum. Sebab bila mana Nabi Ismail dia hidup situ, dia membesar, dan datang kabilah Jurhum. Jurhum ni ialah kabilah yang keluarnya daripada mereka nama Arab. Kita pernah sebut sini Ya'rab bin Qahtan. Yang itu ialah suku kabilah Jurhum. Duduk dengan Nabi Ismail, akhirnya Nabi Ismail pun kahwin dengan kabilah Jurhum, membentuk Bani Ismail. Kemudian keluarlah daripadanya Kinanah, keluarlah padanya Quraisy, keluarlah padanya Hashim. Bila mana berlaku pertembungan, manusia berkembang, akhirnya berlaku isu politik, berlakunya pergaduhan, peperangan saudara lah antara suku Jurhum dengan suku mana saya tak ingat. Akhirnya mata air Zamzam itu telah ditimbus. Termasuklah harta-harta milik Bani Ismail. Waktu Nabi Ismail dah meninggal apa? Ditutup. Sebab tu pada zaman
pada zaman Abdul Muttalib, baru jumpa balik. Maknanya daripada lepas perang tu sampai kepada zaman Abdul Muttalib, telaga Zamzam tu tertutup, dia tak keluar air dengan sebab peperangan. Apa yang kita boleh ambil? Peperangan mengangkat keberkatan. Sebab tu bila mana berlaku perselisihan di antara masyarakat, apa yang akan berlaku? Keberkatan akan hilang. Sama ada sumber makanan kurang kualitinya, sumber air terputus, ataupun dari segi makanan ataupun harga barang akan naik. Ni semua kesan-kesan pada pergaduhan. Akhirnya dimasukkan dalam mimpi Abdul Muttalib 3 hari 3 malam. Ni riwayat Ibn Hisham dan riwayat sebahagian para ulama yang lain pun ada sebut 3 hari 3 malam. Dia bermimpi, ada satu suara sebut pada dia koordinat sebenar di manakah mata air Zamzam. Cerita tu agak panjang lah. Maknanya 3 malam. Malam pertama, ihfir al-barrah, galilah al-barrah. Al-barrah tu nama lain bagi Zamzam. Kemudian 2 malam tu dia datang dengan nama lain. Sehinggalah Abdul Muttalib lepas 3 malam, malam ketiga dia memberanikan tanya, apakah air yang kamu suruh aku gali ni? Maka suara tu kata, ihfir Zamzam, gali Zamzam. Lalu dia beritahu di situ ada sarang semut, lepas tu ada burung bertenggek dekat dengan satu berhala situ. Dia pun gali, dia bawa keluar pada rumah dia awal pagi dengan cangkul dia gali sekali je, air tu keluar. Jadi menjadi hak milik kepada Bani Abdul Muttalib sebagai orang yang akan mengelola air Zamzam tu sampailah sekarang tu. Jadi bermula pada zaman Abdul Muttalib, dan sebelum pada tu Abdul Muttalib pergi ke Syam. Dia jumpa pendeta kata, di negeri kamu akan keluar satu orang lelaki nama Muhammad. Waktu tu dia pergi dengan 3 orang kawan dia. Ketiga-tiga orang ni semua bercita-cita nak bagi nama cucu Muhammad. Yang paling awal dapat cucu ialah Abdul Muttalib. Sebab tu dia bagi nama Nabi ialah Muhammad. Dia yang bagi. Jadi air Zamzam tu pun keluar sampailah sekarang ni menjadi hak milik kelolaan kepada Bani Abdul Muttalib, ataupun mudahnya ialah keturunan Nabi lah yang take over pengurusan air Zamzam yang tak habis sampai sekarang. Mana dia pernah cut sekejap, lepas tu baru dia ada balik. Okay. Itulah cerita tentang Zamzam. Dan kita berpada situ ialah kot untuk pagi ni, sebab cerita yang ke-8 tu, isteri Al-Aziz tu iaitu Zulaikha, dia agak panjang sikit. Kita kena tengok surah Yusuf untuk kita nampak dengan lebih clear apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Cuma untuk pagi ni kita berpada sini saja. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.